Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam pandu puteri kepada semua yang berkesempatan turut serta dalam taklimat untuk modul yang kelima pada malam ini. Okey, terlebih dahulu cikgu mengucapkan selamat petang kepada Puan Darshini Jaya Kumaran yang turut hadir, iaitu Pesuruhjaya Program Negeri Sembilan kita. Dan Puan Amajid nampak belum masuk lagi, tak apa, sebentar lagi dia masuk. Okay, cikgu terus mulakan sebab masing-masing ada program, ada yang ada kelas tambahan, dan cikgu teruskan. Okey, cikgu harap kamu telah pun print ataupun cetak modul untuk rencana kecekapan pencegah kemalangan ini ya. Sebentar, cikgu share dulu sekejap. Okey, cikgu tunjuk dulu sekali lalu. Okey, ini adalah modul yang telah cikgu sharekan dalam Google Classroom kamu, Google Classroom PPT B1 dan juga Telegram, grup Telegram PPT B1. Cikgu harap kamu telah telah cetak dan ada bersama dengan kamu pada malam ini. Sebab untuk pengetahuan kamu, kalau kita lihat pada modul ini, modul ni adalah antara modul yang mudah untuk kamu selesaikan dengan pantas. Dalam masa 2 ke 3 hari kamu dah boleh submit ke Google Classroom untuk semakan. Ya. Untuk kita lihat dulu supaya awak dapat gambaran kasar apa yang perlu kamu buat dalam modul rencana kecekapan pencegah kemalangan ni. Okey, seperti biasa depan ni, sebelum tu cikgu nak kamu nanti betul editkan dekat muka surat pertama ni tak ada cover tak ada muka surat. Seperti yang prinsip asas pada puteri tunas yang telah kamu buat sebelum-sebelum ni, betulkan kita mulakan muka surat 1 pada biodata kamu. Kalau kamu lihat pada modul yang diberi, biodata bermula dengan 4 kan, nanti kamu tolong edit dan letakkan ia sebagai muka surat yang pertama dan isilah seperti biasa. Cikgu takkan terangkan lagi untuk yang asas biodata, laporan, refleksi sebab kamu dah sedia maklum dan mahir dah buat benda-benda ni bahagian-bahagian tersebut. Cikgu terus pergi ke bahagian pelaksanaan ujian ini. Okey, ini syarat-syarat ujian dia. Nanti kamu boleh baca sendiri laporan. Okey, laporan cikgu nak ingatkan sekali lagi. Boleh tulis tarikh malam ini. Okey, 24 Januari 2022. Masa boleh tulis 8 malam. Tempat kediaman sendiri. Dan boleh nyatakan masukkan link Google Meet, pautan Google Meet pada malam ini Laporan mesti secara perenggan, ditulis dalam bentuk perenggan formal ada maklumkan apa yang kamu buat sebelum, selepas dan sebelum, semasa dan selepas, dan diakhiri dengan disediakan ataupun dilaporkan oleh nama kamu. Okey, ni kamu dah sedia maklum. Cikgu harap kalau tak ada silap Okey, sekarang kita lihat pada pelaksanaan ujian. Apa yang kamu perlu buat untuk modul yang kelima ini? Okey, bahagian A, laman sesawan dan talian kecemasan. Kejap lagi cikgu akan sharekan slide untuk terang kepada kamu bagaimana cara nak buat. Sekarang cikgu nak tunjuk je biar kamu dapat gambaran apa sebenarnya yang kamu perlu buat. Muka surat yang pertama, pelaksanaan ujian tentang laman sesawan dan talian kecemasan. One page only. Okey, lepas tu tengok. Terus ke bahagian B. Bahagian B pun simple. Menerangkan 3 cara. 3 cara saja. Nanti cikgu akan berikan 6 cara. Kamu dengar dengan teliti dan cuba buat catatan nota. Untuk mudahkan kamu supaya tak pening-pening nanti. Okey? Cikgu cuba bantu kamu selesaikan modul ini dengan pantas. Sebab cikgu tahu ada sekolah yang akan kamu akan menduduki ujian akhir kan? Ujian PBD akhir, ujian akhir tahun. Jadi cikgu cuba bantu apa yang cikgu boleh Okey, lepas tu bahagian C. Ni lagi mudah. Dia hanya minta kamu pilih 2 daripada senarai barang yang diberi dan nyatakan apakah bahayanya kepada kanak-kanak. Nanti sebentar lagi cikgu akan tunjukkan slide notanya. Jadi kamu please be alert. Fokus, dengar, buat catatan. Kalau dah ada modul boleh
buat catatan ya. Checkpoint, ambil nota penting dia. Dan bahagian yang keempat, lagi ni sebenarnya undang-undang jalan raya ni adalah umum dan kamu sebenarnya telah pun buat undang-undang jalan raya ni di sekolah sejak di tahun 4 kalau cikgu tak silap kan. Kamu ada kan buku pendidikan keselamatan ni? Pendidikan keselamatan cikgu. Ada puan. Subjek bahasa Melayu. Di sini sebenarnya kamu boleh dapatkan info untuk jawab soalan yang bahagian D. Dan dia sebenarnya mudah sebab dia hanya nak 5. Okay, itu gambaran kasar. Dan seterusnya, muka surat seterusnya dah sampai refleksi. Refleksi ni lah ya, yang kamu perlu, kamu boleh buat dalam bentuk, dia beri dalam bentuk macam ni kan. Kamu boleh ubah, boleh buat dalam bentuk peta minda atau peta iting yang sesuai. Ya, boleh nyatakan masa refleksi ni kamu boleh nyatakan apa cabaran kamu, apa masalah kamu dan apa yang kamu perolehi di bahagian refleksi. Okey, lepas tu yang bahagian belakang ni untuk penguji dan salinan sijil awak. Okey, itu adalah modul kita. Modul yang kamu perlu selesaikan untuk kali ini. Okey, sekarang cikgu akan sharekan slide. Ya. Slide ataupun nota untuk membantu kamu menyelesaikan modul yang kelima ini. Okey. Okey, modul rencana kecekapan pencegah kemalangan oleh Puan Nurhayati Muhammad Ahwan, PJ Latihan Seremban 2. Okey. Sila ambil nama cikgu dan tolong tulis nama cikgu di bahagian laporan tu dengan betul. Sebab nanti kamu kena nyatakan kan. Saya mengikuti taklimat dekat bahagian laporan. Saya menerima taklimat cara membuat modul rencana kecekapan pencegah kemalangan yang disampaikan oleh Puan Nurhayati Muhammad Ahwan. Sebelum ni cikgu tengok kamu tulis nama macam-macam. Puan Nurhayati Hamzah. Kamu campur adukkan nama cikgu dengan nama ayah cikgu Aisyah. Jadi nanti tolong pastikan ejaan dia tepat ya. Okey, sekarang kita mula lihat. Kita terus pergi ke bahagian pelaksana ujian. Ya. Okey, bahagian A tadi ada 4 bahagian. Okay, ada 4 bahagian. Ini bahagian yang pertama iaitu bahagian A. Mengetahui laman sesawang dan talian kecemasan klinik dan hospital yang berhampiran. Okey, memandangkan modul ni adalah modul yang terringkas, tak ada tugasan yang sukar seperti simpulan ataupun pelayan tetamu kan. Jadi, Puan Al-Majid dan kami pemimpin-pemimpin telah berbincang dan kami telah tetapkan kamu kamu perlu bergambar di klinik ataupun hospital tersebut. Okey, ini contoh cara jawab. Kalau kamu tengok modul kamu tadi 2 bahagian kan, atas dan bawah. Atas untuk klinik dan bawah untuk hospital. Ini contoh menjawab dia. Okey, cikgu duduk di kawasan Mambau dan rumah cikgu hampir dengan klinik ni. Seremban 2, klinik ni berada di Seremban 2. Selalu kalau anak-anak cikgu sakit, cikgu bawa ke klinik ni. Jadi kamu pun kena fikir, kena mengatakan klinik yang hampir dengan kawasan kediaman kamu, rumah kamu. Ya, apa-apa saja klinik ini cikgu serahkan kepada kamu. Tapi tolong bergambar di hadapan yang menunjukkan ada, ni contoh kan. Tapi dalam gambar yang sepatutnya kamu ada muka kamu. Beruniform, baju pandu puteri, tunas yang logo hijau. Okay. Lepas tu, tuliskan nama penuh klinik tersebut dan dapatkan laman sesawang dan nombor telefon. Tak nak 999 ke 991 benda semua tu kan. Tapi nak telefon direct klinik tersebut. Kamu boleh dapatkan laman sesawang dan nombor telefon ni melalui Google. Ataupun pergi masuk ke dalam klinik tersebut sebab kamu dah biasa pergi kan. Okey, kamu minta pada nurse di kaunter klinik tersebut. Ya. Satu sahaja klinik yang kamu biasa pergi dapatkan rawatan jika kamu demam. Ya. Okey, seterusnya bahagian A untuk yang bawah dia. Cikgu. Ya. Ya, Jiwita, kenapa? Okeylah, soalan nanti tanya kemudian ya.
Okey, lepas tu seterusnya, okey, ini adalah hospital. Untuk bahagian bawah dia, kamu perlu nyatakan sebuah hospital yang kamu pergi jika kamu sakit untuk dapatkan rawatan yang lebih ni ya. Okey, untuk makluman kamu, ini adalah hospital-hospital yang kita boleh nampak di Seremban dan Port Dickson. Ada kawan-kawan kita dari Sekolah Kebangsaan Port Dickson kan? Okey, mereka boleh nyatakan hospital Port Dickson sebagai hospital yang mereka dapatkan rawatan. Kalau di Seremban, ada banyak hospital. Hospital kerajaan boleh, hospital swasta boleh. Ya, kamu juga perlu bergambar yang menampakkan itu adalah kawasan hospital tersebut. Seperti dekat papan ni, dekat depan dia. Tak perlu masuk sampai ke dalam. Ya, kamu hanya bergambar yang menunjukkan kamu berada di kawasan hospital tersebut yang ada nampak papan tanda nama hospital tu kan, hospital KPJ. Diri kat pagar ni pun cukup. Jadi nampak dengan signboard tu. Ada nampak dengan tu Columbia lagi. Kalau yang dekat area Senawang, Hospital Salam. Ya, kalau yang Rasa Jaya, yang Ampangan biasa kan pergi ke Hospital Tuanku Jaafar. Okey, itu antara hospital yang boleh kamu pilih untuk diletakkan dalam bahagian bawah. Bahagian A bawah ya, yang kedua tu. Okey, ini adalah contoh menjawabnya. Pastikan gambar-gambar ni ada wajah kamu yang beruniform lengkap Pandu Puteri Tunas. Ya. Okey, ada nama hospital. Kemudian kamu typekanlah nama hospital. Lepas tu dapatkan laman sesawang dan nombor telefon. Ni boleh dapatkan dari Google. Cikgu dapat ni pun daripada Google juga. Ya, kalau awak duduk area Seremban, boleh pergi ni. Kalau dah malam ni cuma dapatkan gambar kamu dengan bangunan tersebut ataupun papan kenyataan hospital tersebut dan lekatkan dalam modul kamu nanti. Okey, selesai bahagian A. Itu sahaja. Okey, ada tak nak tanya untuk bahagian A? Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Puan. Okey, bagus. Puan, untuk hospital, gambar hospital kita kena ambil satu saja ke ataupun lebih daripada satu saja? Satu saja, tapi dalam gambar tu ada muka student ni lah, ada muka ahli Pandu Puteri Tunas ni. Okey. Okey, satu cukup. Okey. Lepas tu kita pergi ke bahagian B. Bahagian B lagi senang. Lepas ni dah bahagian yang lain tak ada gambar-gambar dah. Semua secara teori saja. Just fill in. Isi dia tempat-tempat kosong tu. Ya. Okey, bahagian B, kamu perlu menerangkan 3 cara seseorang boleh mengelakkan berlaku kemalangan di rumah. Okey, ini logik. Apa sahaja jawapan sebenarnya cikgu akan terima. Yang jawapan yang kamu beri yang logik, yang sesuai boleh diterima. Tapi di sini cikgu nak sharekan 6 cara untuk bantu kamu fikirkan, untuk beri idea kepada kamu ya. Kalau tak sempat catat tak apa, sebab nanti cikgu akan berikan link record video ni kepada kamu dalam Google Classroom kamu, okey? Okey, menerangkan 3 cara. Bagaimana nak elakkan berlaku kemalangan di rumah? Okay, ini antara cara-caranya ya. Okey, cara mengelakkan kemalangan di rumah yang pertama. Kalau tengok modul kamu dia memang bentuk macam ni ada anak panah, kotak, anak panah. Ya, macam ni saja. Jadi kamu letaklah nombor pertama, ni contoh. Cikgu tak nak kamu salin bulat-bulat. Cuba fikirkan ayat ataupun cuba beri idea kamu sendiri. Kecuali kamu betul-betul dah buntu, tak ada idea, barulah kamu letakkan jawapan sebegini. Okey? Tapi tolong cuba buat ayat sendiri. Ya, okey. Yang pertama, cara mengelakkan kemalangan. Memastikan rumah sentiasa berada dalam keadaan bersih dan kemas. Kamu kena tahu huraikan. Kenapa kena bersih dan kemas? Sebab bila keadaan rumah bersih dan kemas, tak ada benda asing di atas lantai. Jadi kanak-kanak ataupun budak kecil, dia tak akan kutip sebarangan. Benda-benda yang bersepah tu dah masuk dalam mulut mereka. Ya, lepas tu plastik pun tidak bersepah. Jadi kamu tak ada tidak akan terjatuh sebab terpijak plastik ke. Kamu tak perlu terangkan, kamu cuma nyatakan cara mengelakkan kemalangan. Sebab kotak dia pun kecil je kan. Kalau tengok modul tadi kan. Okey, lepas tu yang kedua, tapi kalau kamu nak hurai panjang lebar, saya kata better bagi ayat yang cara, apa yang dia nak beri yang itu saja, cara mengelakkan kemalangan. Okey, tak payah nak huraikan. Cikgu terangkan supaya kamu dapat fahaman yang lebih Okey, seterusnya yang kedua, menyimpan ubat-ubatan di tempat yang sukar dicapai oleh kanak-kanak. Ya. Sebab kanak-kanak ni masa dia kecil, dia tak nak makan ubat. Dia orang nak makan ubat sebab dia orang nampak ubat tu macam gula-gula, macam air manis. Tapi bila dah besar sebab dia tahu tu ubat pahit, dia orang tak nak.
Jadi kita kena simpan baik-baik sebab takut adik-adik kamu nanti ambil ubat tu makan. Nanti takut overdose, takut membahayakan mereka. Okey, cara yang seterusnya dekat dapur. Ada benda-benda tajam. Seperti apa? Pisau, gunting. Gunting ni dekat bilik kamu pun mungkin ada gunting. Tukul besi dan lain-lain. Kamu perlu simpan di tempat yang selamat. Kalau kamu nak nyatakan secara terperinci selamat di mana, di dalam laci ke, di tempat yang tinggi ke, dalam store, is better. Lebih baik. Lebih bagus ya. Ikut kreativiti kamu menjawab ayat kamu. Okay. Tapi kalau ayat bahasa Melayu kamu kurang mahir, kamu better buat ayat yang simple je lah Nanti kan penting cikgu nak semak. Dan banyak pembetulan kamu kena buat. Okay, itu 3 cara. Cara selanjutnya, seperti biasa memastikan pintu bilik air ditutup. Kenapa? Sebab dalam bilik air tu ada air, ada baldi. Jadi kalau berbahaya ada sabun. Takut kalau kanak-kanak kecil masuk, dia akan main dengan sabun, dia masuk dalam baldi, takut dia lemas. Takut tergelincir. Lagipun ada lebih baik jika kita tutup pintu bilik air di rumah supaya tiada kuman yang masuk ke kawasan rumah kita. Okey, yang contoh lain, letakkan benda-benda yang panas seperti ceret dan periuk di tempat tinggi. Benda-benda panas seperti ceret dan periuk ni bermaksud berada bila kamu berada di dapur. Kadang-kadang ibu kamu memasak, okey dia dah tengah masak, dia nak masak lagi makanan seterusnya, lauk seterusnya, dia letak periuk di bawah. Kalau tak hati-hati, dia akan mengundang kemalangan. Kamu mungkin melecur, akan terkena ceret yang panas. Semua tu berbahaya. Jadi cara dia, letakkan benda-benda yang panas di kawasan, di tempat yang tinggi dan selamat. Okey, lepas tu cara lain juga, boleh cerita tentang Swiss. Pastikan tempat Swiss tersorok daripada pandangan kanak-kanak ataupun letak di bahagian belakang sofa ataupun yang terlindung lah supaya kanak-kanak tidak bermain pada Swiss, takut terkena renjatan elektrik. Rasa-rasa boleh jawab tak bahagian B? Boleh tak? Boleh. Kamu nak bagi ayat lain better, lagi baik, lebih baik. Bagi 3 saja, cikgu beri 6 contoh. Ada banyak cara, kamu berikan 3 yang terbaik yang kamu dapat fikirkan. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian C, bahagian yang ketiga. Okey, dia ada 4 barang. Okey, itu beg plastik, ubat-ubatan, benda-benda tajam, bahan mudah terbakar. Okey, dia cuma minta kamu pilih 2 saja daripada 4 barang tersebut dan nyatakan bahaya barang-barang tersebut. Dia tak suruh awak hurai pun, dia tak suruh awak explain, dia suruh kamu nyatakan apa bahaya dia. So, cara jawab, contoh cara jawab ialah, okey, ni contoh katakan cikgu pilih 2 barang ni. Okey, kotak ni memang sama macam dalam modul kamu Kamu letaklah benda yang barang yang kamu pilih dalam kotak yang pertama yang ada anak panah, itu beg plastik contoh. Lepas tu kamu nyatakan bagaimana barang ni mendatangkan bahaya kepada kanak-kanak. Ini contoh ayat cikgu. Kanak-kanak dia suka main plastik sarungan kepala kan. Okay, kanak-kanak suka mengarung beg plastik ke kepala dan ini akan menyebabkan kanak-kanak lemas. Takut dia lemas dalam tu, dia tak dapat bernafas. Itu contoh. Sebab dia nak yang simple je. Modul ni nak yang simple-simple sahaja. Jadi kamu berilah ayat-ayat yang mudah supaya untuk kurangkan kesalahan ayat ataupun ejaan kamu Seterusnya, ubat-ubatan. Kanak-kanak akan ingat ubat-ubatan yang mereka jumpai adalah gula-gula yang boleh dimakan dan memakannya. Takut terlebih dos yang boleh menyebabkan keracunan makanan ataupun dia sakit ataupun dia pensan yang boleh mendatangkan mudarat kepada kanak-kanak tersebut. Okey, katakan awak tak suka beg plastik dengan ubat-ubatan, kamu boleh ambil 2 lagi barangan pilihan yang diberi tadi, iaitu benda tajam dan bahan mudah terbakar. Okey, itu contoh-contoh ayat cikgu. Ini contoh ayat yang cikgu berilah Kalau kamu tolong tukar ayat yang lain. Okey, benda tajam, kamu nyatakan contoh seperti gunting, pisau dan jarum peniti pun benda tajam, kan? Itu ubat stapler tu pun kira benda yang tajam. Semua tu kena simpan baik-baik sebab ia akan menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak. Termasuklah diri kamu sendiri. Boleh menyebabkan luka, berdarah. Ceritalah. Tak payah cerita panjang-panjang, nyatakan saja. Okey, dan yang seterusnya, bahan mudah terbakar, ambil yang mudah saja. Kadang-kadang suka bermain dengan api, jika mereka terjumpa bahan mudah terbakar seperti apa?
pemetik api dan mancis, mereka main-main, kebakaran akan terjadi. Ataupun mereka makan mancis tu. Mancis tu ada bahan kimia dia kan. Nanti akan menyebabkan mereka keracunan makanan. Semua tu mendatangkan bahaya. Okey, itu adalah cara menjawab untuk bahagian yang C, bahagian C. Pilih 2 saja. Cikgu nyatakan 4, kamu jangan buat semua 4. Siapa buat 4, cikgu potong markah. Nyatakan 2 sahaja. Pilih antara 4 ni, nyatakan 2 yang kamu ada idea untuk explain dan kamu tuliskan. Okey, kita pergi bahagian akhir iaitu bahagian D. Mengetahui dan senaraikan sekurang-kurangnya 5 undang-undang jalan raya. Ini pun ikut logik tapi mesti yang logik yang betul lah. Janganlah ikut logik ikut khayalan kamu Okey, contoh dia beri dah peta di tengah-tengah kan. Undang-undang jalan raya. Ini contoh peta yang cikgu buat. Kamu nak buat bentuk dalam 4 segi pun boleh, nak buat bentuk gambar kereta, ikut kreativiti kamu lah. Ini contoh jawapan cikgu. Kamu boleh dapatkan jawapan, boleh rujuk, boleh Google dapatkan jawapan yang lebih kreatif. Okey, contoh dia undang-undang jalan raya mematuhi lampu isyarat. Kamu sepatutnya telah tahu kan lampu warna merah tu untuk apa, kuning untuk apa, hijau untuk apa. Tak perlu hurai. Kamu cuma perlu nyatakan. Tapi kamu kena tahu sebab takut bila ada perkemahan ke ada apa aktiviti peringkat negeri kamu akan diuji tentang soalan-soalan ni. Supaya kamu kena tahu. Kamu dah buat modul ni kamu kena tahu menjawab. Jangan bila cikgu tu tanya lampu isyarat macam mana nak mematuhi lampu isyarat kamu tak tahu jawab. Contoh kalau diuji di tempat lain lah di camping ke untuk peringkat kebangsaan nanti kan. Kalau ada aktiviti buff KP macam tu. Kamu nyatakanlah nampak lampu merah saya akan berhenti. Kalau lampu hijau baru saya akan berjalan. Itu untuk tips untuk kamu menghadapi aktiviti peringkat kebangsaan nanti. Kamu akan ada anugerah kebangsaan kan. Jadi semua ni kamu buat kamu kena ingat. Okey, seterusnya memakai topi keledar. Keledar ni untuk orang yang pembonceng motosikal. Okey, lepas kalau katakan kamu nak huraikan dengan teliti, ayat yang lebih detail boleh. Memakai topi keledar yang diiktiraf ataupun yang selamat, yang sesuai dengan saiz muka pun boleh. Nak buat ayat panjang sikit untuk ni pun boleh. Tapi mesti dalam bentuk peta macam ni lah. Sebab dia dah bagi tengah-tengah dia kan. Okey, seterusnya memakai tali pinggang keledar. Melintas jalan menggunakan jejantas dan lintasan pejalan kaki. Okey, jejantas tahu tak apa? Tahu kan? Dah tahun 5 kan, yang masuk ni kebakaran tahun 5 kan. Jejantas tu jabatan yang menghubungkan dua ke kiri dengan seberang jalan. Kalau ada tu kamu sila jalan menggunakan jejantas. Kalau ada lintasan pejalan kaki, guna lintasan pejalan kaki untuk keselamatan kamu. Okey, dan satu contoh yang saya beri undang-undang jalan raya ialah mematuhi tanda isyarat lalu lintas. Kamu boleh Google, tengok apa tanda isyarat lalu lintas yang ada. Dalam buku pendidikan keselamatan jalan raya kamu ada dekat bahagian belakang dia. Buku tahun 4 pun ada, buku tahun 5 pun ada. Cikgu dah pinjam budak-budak tadi kat sekolah. Cikgu tengok memang ada. Jadi kamu boleh rujuklah pilih 5 saja. Nyatakan 5 sahaja. Okey. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk kali ini. Ada apa-apa soalan? Sebab ni modul yang termudah dan kamu perlu siapkan banyak modul kan? Jadi, yes, Jiwita. Cikgu, jika klinik tak ada laman Klinik tak ada alamat. sesawang. Klinik tak ada alamat. Minta pergi ke kaunter klinik tu, minta dia email klinik dia orang. Mereka mesti ada kan? Kalau Google cari, sebab cikgu perasan juga ada yang Google tak ada dia punya email. Kalau cuba pergi ke klinik tersebut, ke kaunter pertanyaan, dapatkan email mereka. Boleh? Cuba dapatkan dulu. Okey, Jiwita? Okey. Okey, ada soalan lain? Sebab ni modul yang mudah kan. Jadi buatlah sebaik mungkin. Kalau boleh, mana yang boleh selesai, boleh type, boleh
buat malam ni selesaikan dulu, tinggalkan gambar saja. Bahagian A yang perlukan kamu bergambar di klinik ataupun di hospital tu. Dah dapat je, kamu dah bergambar saja, masuk ke dalam modul kamu dan bolehlah turn in ke dalam Google Classroom untuk cikgu check. Ya. Kalau cikgu check dah betul, kamu boleh barulah kamu cetak print. Okey, dan boleh bawa ke bangunan pada hari Sabtu ini. Okey. Cikgu? Cikgu? Ya, Janice. Untuk nak ambil gambar tu kena apa tu, gambar tu kita kena dalam gambar tu ke atau boleh ambil dari Google kalau ada? Kamu kena pergi klinik tersebut dan kamu perlu pergi ke hospital tersebut. Kena berada di tempat tersebut. Kena bergambar, kamu kena ada dalam gambar tu. Yang cikgu tunjuk tadi tu contoh. Tapi yang telah Puan Majid dah pesan, dia kata minta ahli-ahli semua, Pandai Puteri Tunas, pergi, kira tugasan untuk kamu. Sebab modul ni cabarannya tu hanya itulah, pergi ke klinik dan hospital, dapatkan gambar kamu di sana. Kena pakai uniform ke? Yes, mesti. Ya, modul-modul kamu mesti pakai uniform. Uniform warna hijau, uniform lengkap tu lah hijau. Baju logo, okey? Okey. Okey, ada kita soalan? Tak ada, Puan. Tak ada ya. Okey, kalau tak ada cikgu rasa setakat ni saja 30 minit. Okey, nanti cikgu share slide cikgu kepada kamu di Google Classroom dan boleh mula terus buat. Ya, jangan lengah-lengah, jangan buang masa sebab kamu ada banyak benda nak buat kan. Simpulan lagi, dah ambil video belum untuk simpulan? Ya, kalau ada masa terluang terus buat. Cuba praktis dan rakamkan kamu punya simpulan tu. Seperti yang Puan Aisyah pesan. Okey? Lepas tu yang banyak lagi yang kamu belum buat kan? Mana yang boleh selesaikan, selesaikan dahulu. Okey, cikgu rasa setakat tu saja untuk malam ni. Cikgu pun sudah lewat petang baru sampai rumah tadi sebab ada mesyuarat. Cikgu tahu kamu pun ramai yang ada kelas tambahan macam-macam, aktiviti. Okey, cikgu kata cukup setakat ni untuk kali ini. Dan kita jumpa nanti ya ahli-ahli program khas tahun 5 di bangunan pada hari Sabtu ini. Okey? Okey, selamat malam semua. Terima kasih, Puan. Selamat malam. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih, Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama. Thank you, Puan.